Hello, hai. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seperti yang saya janjikan sebelum ini, hari ini saya akan kongsikan mengenai session B, peperiksaan pegawai tadbir dan diplomatik tahun 2020. Bagi anda yang masih lagi belum menonton mengenai video session A, anda boleh klik link yang saya tinggalkan di ruangan description, um, di mana dalam video tersebut saya ada menerangkan antara topik-topik penting. Saya kongsikan 15 sebenarnya, 15 topik penting untuk section A yang anda boleh baca dan cari maklumat berkaitan topik-topik tersebut. Okey, tanpa melengahkan masa, jom. Hai. Okey, terima kasih sekali lagi kerana anda masih lagi berminat untuk mengetahui mengenai exam pegawai tadbir diplomatik tahun 2020. Bagi anda yang masih lagi belum subscribe ke channel YouTube Tips Kerjaya ini, anda boleh klik subscribe sekarang, di mana dalam channel ini saya banyak berkongsikan tips-tips peperiksaan SPA dan juga tips-tips temuduga, penulisan resume, cara memohon pekerjaan dan sebagainya. Okey, tanpa memberikan masa, jom saya kongsikan mengenai apa yang anda perlu tahu mengenai Session B, peperiksaan pegawai tadbir dan diplomatik tahun 2020. Okey, seperti yang sebelum ini saya terangkan, exam ini akan diadakan pada 27 Ogos tahun 2020 bermula 10 pagi hingga 12.25 tengah hari, dan akan ada 3 section. Section A, pengetahuan am; section B, daya menyelesaikan masalah; dan section C, kefahaman bahasa Inggeris. Okay, dalam section B ini, di mana anda akan ditanya sebanyak 40 soalan dalam masa 45 minit, dia akan terpecah kepada 4 pecahan utama. Fungsi section ini adalah untuk menguji kecekapan ataupun skill anda, skill penyelesaian masalah ataupun skill matematik anda, dan juga ada juga sebagainya adalah ujian IQ. Okey, dalam pecahan pertama ini, iaitu penyelesaian masalah, anda akan diberi satu teks sebegini. Okey, di mana soalannya adalah berkaitan dengan teks tersebut. Contohnya, okay, dalam soalan ini dia bertanyakan mengenai berapa ekor bilangan binatang Pak Mat. Okay, binatang peliharaan Pak Mat. Tetapi dalam soalan tersebut, dalam teks tersebut, dia tak beri terus. Dia hanya beri secara gambaran. Okay, contohnya dia bagi sini 60 kaki kambing, 20 kaki ayam, 40 kaki anap dan 80 kaki lembu. Untuk soalan sebegini, anda perlu baca secara pantas, dan juga semasa baca tersebut cuba tangkap tangkap dia punya isi-isi penting yang ada di dalam soalan tersebut. Okey, soalan begini sebenarnya adalah untuk menguji kebolehan berfikir anda secara logik. Okey, kadang lihat soalan dia bagi 60 kaki kambing. Secara logiknya, kambing mempunyai 4 kaki. Okey, seekor kambing ada 4 kaki. Okey, kalau belum ada lagi lah, seekor kambing ada 6 kaki atau 8 kaki. Betul kan? So kalau dia bagi 60 kaki kambing, so anda boleh bagi 60 bagi 4, dapatlah 15 ekor. Okey, dan betul juga di sini 20 kaki ayam. Okay, secara logiknya, ayam mempunyai 2 kaki. Okey, so 20 akan bagi dengan 2, so dapatlah 10 ekor. Dan begitu seterusnya untuk anap dan juga lembu. So tips pentingnya adalah baca secara pantas dan cuba tandakan ataupun cuba tangkap poin-poin penting yang ada di dalam
soalan tersebut. Kemudian saya teruskan untuk pecahan kedua. Pecahan kedua adalah menginterpretasi data, di mana anda akan diberi satu soalan pun dua tiga soalan berkaitan jadual, graf, satu plot atau satu tujukan nombor. Anda akan diuji kebolehan anda untuk menangkap ataupun memahami jadual yang diberikan. Seterusnya adalah pecahan soalan matematik. Dalam pecahan ini anda akan diuji asas-asas matematik, asas formula matematik seperti bundarkan, tukar meter kepada sentimeter, liter tukar kepada mililiter dan sebagainya. Soalan sebegini akan memberi kelebihan kepada mereka yang hafal ataupun mereka yang mahir dalam sesuatu asas matematik tersebut. Okey, kemudiannya untuk pecahan keempat. Pecahan keempat ini adalah untuk menguji pemerhatian dan logik anda ataupun IQ test. Okey, contohnya anda akan diberi satu susunan nombor sebegini dan dia akan tanya apakah nombor seterusnya. Okey, dia boleh juga dia bagi satu nombor dan dia akan kosongkan di tengah-tengah dan minta anda untuk teka ataupun kira nombor yang dikosongkan tersebut. Okey, soalan sebegini juga tidak memerlukan anda menggunakan kalkulator. Anda boleh just congak dengan melihat susunan ataupun melihat corak nombor pertama, nombor kedua, nombor ketiga, nombor empat dan nombor seterusnya. Okey, kalau anda perhatikan daripada pecahan 1, 2, 3 dan 4, kesemua soalan ini adalah soalan yang pantas di mana tidak memerlukan anda menggunakan kalkulator. Alright, so kerana dia beri masa 45 minit untuk jawab 40 soalan. Okay, so anda perlu pastikan setiap soalan tu anda spend masa hanya kurang daripada 1 minit. Okay, kurang daripada 1 minit satu soalan. Sebenarnya soalan bahagian session B ini dia agak mudah ataupun bukan mudah, dia agak simple sahaja. Dia tak memerlukan anda menggunakan kiraan yang panjang. Kebanyakan soalannya adalah bentuk congakan dan memerlukan anda untuk menafsirkan data secara pantas dan cepat. Okay, kerana anda perlu ingat, session B ini ada 4 pecahan utama. Okay, saya ulang balik. Pecahan pertama adalah penyelesaian masalah. Pecahan kedua adalah menginterpretasi data. Pecahan ketiga adalah soalan matematik. Dan juga pecahan keempat adalah pemerhatian logik ataupun IQ test. Okay, sekiranya anda mempunyai sebarang soalan ataupun ada perkara-perkara yang anda kurang faham, anda boleh tinggalkan soalan anda di ruangan komen di bawah, di mana nanti saya akan menjawab sebarang pertanyaan anda nanti. Okey, terusnya ini saya beri antara topik-topik popular yang sentiasa ditanya dalam session B. Okey, ini adalah berdasarkan pemerhatian saya dalam beberapa exam SP yang lepas. Okey, kebanyakan exam yang lepas dalam section daya menyelesaikan masalah ini, kesemua soalan ini akan ditanya. Okay, contoh yang pertama adalah operasi pecah ringkas, di mana anda akan perlu untuk convert pecahan tersebut. Dan sebenarnya peratus kenaikan dan berapa keuntungan. Okay, juga pecahan tukar ke peratus, peratus ditukar ke pecahan, dan seterusnya topik yang memang selalu ditanya adalah kiraan laju. Akan dia beri satu soalan untuk mengira jarak dari satu tempat ke satu tempat ataupun berapa lama diambil bergerak daripada point A ke point B. Okey, seterusnya topik popular seterusnya adalah persamaan linear.
keturunan, bentuk piawai, angka bererti, kembangkan ungkapan algebra, kira isi padu, kira bongkar, bersilu bongkar, mean, median, mode. Okay. So, sekarang anda perlu beri lebih perhatian kepada poin-poin yang saya beri sekarang ini. Okey, sekiranya anda dah terlupa, anda dah terlupa formula-formula untuk mengira kesemua topik yang saya beri ini, anda boleh buka semula buku PMR, buku matematik PMR ataupun buku matematik SPM. Okey, semua ni adalah silibus yang ada dalam peringkat SPM dan juga PMR. Okey, saya harap anda dapat tangkap, dapat faham topik-topik yang saya beri ini. Okey, sekiranya anda mempunyai sebarang soalan, anda boleh terus tinggalkan soalan anda di ruangan komen, dan nanti saya akan menjawab semua soalan-soalan anda. Okey, saya rasa sekian dulu penerangan saya mengenai section B ini. Sekiranya anda memerlukan lebih banyak tips dan nota-nota, saya amat cadangkan anda subscribe ke dalam channel Telegram khas untuk calon exam pegawai takbir matematik M41 tahun 2020 melalui link ini. Okay? www.telegramkejaya.com. Dalam channel Telegram ini, saya banyak berkongsikan tips-tips dan contoh soalan. Anda boleh terus klik link ini untuk subscribe ke channel Telegram ini. Okay, sekiranya anda tidak mempunyai Telegram, anda juga boleh sertai mailing list saya dengan klik ke link ini. Mana nanti saya akan kongsikan tips-tips melalui email. Okey. Dalam video seterusnya saya akan berkongsikan mengenai section C, iaitu kefahaman bahasa Inggeris. InsyaAllah video itu saya akan keluarkan pada hari Isnin, pada hari Rabu nanti. Okay, so sementara tunggu video tersebut, anda boleh cuba jawab beberapa soalan mengenai section A dan section B yang saya kongsikan di dalam channel Telegram ini. Okay, sampai jumpa lagi. Sekian, terima kasih.